yang saya hormati rakan-rakan staf pimpinan MPSM Johor, rakan-rakan pengetua, cemerlang rakan-rakan pengetua yang sempat hadir merupakan masa pada sesi mesyuarat agung kita pada petang ini. Saya ingin ucapkan sabas dan tahniah kepada tuan-tuan puan-puan sanggup untuk sama-sama memikul tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita selaku pengetua, selaku ahli MPSM untuk hadir dalam mesyuarat agung kali yang ke-60 pada petang ini. Saya rasa input yang telah kita terima pada sesi pagi tadi akan dapat memberi sedikit semangat untuk kita terus kekal di atas kursi masing-masing sehinggalah mesyuarat agung kita dapat diselesaikan dengan sempurna. Tuan-tuan dan puan, suka saya maklumkan mengenali ramai rakan-rakan yang berpotensi untuk menggalas tugas sebagai YDP. Maka saya mencadangkan sahabat saya yang dipertua MPSM Batu Pahat, Tuan Haji Azman Sadat selaku YDP MPSM Johor bagi sesi seterusnya. Terima kasih. Okey, Tuan Haji Ismail Rusti, satu-satunya pengetua Otai yang ada di dalam Dewan kita. 12 tahun bersama MPSM mencadangkan Tuan Haji Azman Sadat, YDP MPSM Batu Pahat selaku YDP MPSM Johor untuk sesi berikut ini. Ada sokongan? Saya Rahim Birusdi, SMK Pengetua SMK Loban Hakim, menyokong cadangan tersebut. Cikgu Rahim menyokong. Ada bantahan? Tak ada? Kalau tak ada, ada sama-sama? Cadangan ditutup. Ada bantahan? Okey, jadi alhamdulillah hari ini kita dipermudahkan untuk jawatan yang dipertua secara rasmi. Tuan Haji Azman Tuan Haji Azman Sahadan, silakan tuan untuk memberikan. Tuan Haji Azman Sahadan. Okey. Dan untuk makluman rakan-rakan, saya sangat berterima kasih kepada beliau kerana satu kali pertama persidangan MPSM diadakan di Rumah Johor Bahru dan Batu Pahat telah dilantik sebagai Rostia, dan alhamdulillah dengan pimpinan Haji Azman telah berjaya menyediakan ruang yang sangat indah, sangat semangat untuk kita pada hari ini. Terima kasih Pak Haji. Bagi tahniah dan terima kasih. Boleh saya teruskan ke Tuan Haji teruskan ni? Tuan Haji, nak teruskan ke? Teruskan. Okey. Jawatan yang kedua, timbalan yang dipertua MPSM. Saya Ruby ingin cadangkan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kemerih, bukan Kemerih. Kemerih bukan Kemerih. Tuan Haji Ahmad Mardi dari Pengetua SMK Semenju sebagai timbalan yang dipertua MPSM. Okey. Tuan Rizal mencadangkan Tuan Haji Ahmad Bahari, pemangku NYDP tadi, selaku timbalan yang dipertua MPSM Johor bagi sesi 2022-23. Ada sokongan? Assalamualaikum, saya Rosada Khalid daripada SMK Linggau menyokong cadangan tersebut. Cikgu Rosada Khalid, SMK. Ada bantahan? Ada cadangan lain? Cik Razak? Saya Razak dipanggil daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tan Keluar mencadangkan cadangan ditutup. Ada
mana? Tak ada. Ini dah terbau durian makin dekat. Ya, durian makin dekat. Cikgu Sahil. Orang Segamat. Okey, tahniah kepada Tuan Haji Ahmad Bahari. InsyaAllah gandingan ini gandingan lama sebenarnya. Dan saya sangat yakin, mampu untuk mengetengahkan MPSM Johor sebagai MPSM yang dihormati di peringkat kebangsaan. Seterusnya, jawatan yang ketiga, Bendahari Agung. Yes, Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuddin bin Abdul Rauf, Ketua SMK Datuk Dakwah Johor Bahru, ingin mencadangkan sahabat saya yang pernah berkhidmat di Johor Bahru, iaitu Encik Muhyiddin bin Suyud sebagai Bendahari MPSM Johor sesi 2022-2024. Masyarakat Encik Khairuddin Muhyiddin bin Suyud. Muhyiddin bin Suyud. Kadang-kadang kemudian YDP Pinjam yang baru nanti dicadangkan untuk menjadi Bendahari Agung, menggantikan Bendahari kita yang lama yang telah bersara. Saya perlukan sokongan. Ramai yang mendukung. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Saiful Aziz bin Haji Muhammad Yassin, Pengetua SMK Kompleks Sultan Abu Bakar Johor Bahru, menyokong cadangan tersebut. Terima kasih. Okey, terima kasih. Ada mandahan? Ada? Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azman Muhammad Yunus dari SMK Madrasah Atas. Dia juru cadangkan agar cadangan ditutup. Cadangan ditutup. Jauh je kan. Jadi tahniah kepada, tadi saya lupa nak memperkenalkan Tuan Haji Ahmad Bahari. Mohon untuk diri memperkenalkan diri sikit. Haji Ahmad bin Bahari. Okey. Orang yang bertanggungjawab dalam banyak perkara yang berkaitan dengan bulletin dan dokumentasi MPSM, termasuklah tadi video klip. Tahniah. Yang kedua, Bendahari baru kita, Cikgu Muhyiddin. Kemudian satu lagi yang perempuan yang masih menjalankan tugas Ketua Komisi Reform Ekonomi. Dan perniagaan. Memang selayaknya lah sebagai Bendahari yang terpaksa berhadapan dengan yang sangat rude, kata orang Jawa. Okey, jadi selesai sudah pemilihan kita. Alhamdulillah, terima kasih rakan-rakan yang telah menyegerakan dan memudahkan pemilihan kita pada kali ini. InsyaAllah gandingan ini akan dapat membantu MPSM Johor dan rakan-rakan. Okey, saya ada dua lagi iaitu jawatan juru audit. Ada dua orang jawatan, ada dua juru audit yang perlu kita lantik. Juru audit yang pertama, saya yang tadi juga follow boleh. Saya mencarikan Puan Norsani binti Basar sebagai juru audit. Boleh Puan Norsani binti Basar. Okey, ada sokongan? Minta seorang menyokong. Juru audit yang pertama MPSM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma binti Abu Hassan dari SMK Pasir Bulan 3, menyokong Puan Norsani Tianti sebagai juru audit. Okey, terima kasih. Juru audit lama nampaknya mengangkatkan jawatan. Yang kedua, juru audit dua MPSM. Mohon pencalonan dan sokongan. Next. Tadi dia tutup belum? Juru audit pertama tutup kan? Minta surat tutup. Kalau tutup lah.
Tanya untuk. Untuk wadid tamu. Oke. Juru wadid yang kedua. Sudah. Durian ada di depan itu. Mana boleh? Untuk juru wadid yang kedua. Sila. Sorang-sorang. Mohon cadangan juru wadid yang kedua dan sokongan. Terima kasih. Untuk juru wadid yang kedua, saya ingin mencadangkan Cikgu Syaril Ali daripada SMK Seri Jementah Segamat. Cikgu Syaril SMK Seri Jementah. Ada sokongan? Taman Putrajaya menyokong cadangan Cik Syaril. Ya, betul lah dukung. Okey, ada bantahan. Cadangan untuk. Saudara cadangan untuk. Kalau tak tu. Tutup lah. Cadangan itu alhamdulillah. Selesai. Sempurna sudah. Okey, saya mohon untuk tidak kuasa lagi dapat hadir ke barisan hadapan. Nanti Azman. Ahmad Bahri. Cikgu Muhyiddin dan kedua orang juru wadid sekali. Silakan. Cikgu Syaril. Orang baru-baru. Dapat durian bertemu hari ini. Bergerak dalam landasan dan sebagainya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan majlis kepada YGP yang baru melalui Azman Syahadat untuk ucapan penangguhan. Silakan. Duduk tempat kau jap. Baru. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Haji Alim Kontim. Tempat siapa? Sorry. Lepas ni kena belanja meracun apa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang dihormati mantan YDP PSM Raja Alim Konting, Mantan NYDP PSM Negeri Johor Tuan Haji Ahmad Bahari, Raja Ahmad Bahari, Bendahari Cik Muhyiddin Busuyut, Barisan Juru Audit, Barisan mantan Esko dan Pengetua Negeri Johor yang sangat hebat, cemerlang, dedikasi dan berintegriti tinggi. Kalau saya kata tinggi negatif, maka kata lain. Apa sebab? Di Batu Pahat, saya dilantik jadi YDP apabila Tuan Setemon menjadi PTD. Kalian baca bersamaan. Bila Tuan Syed Temon menjadi pengarah, saya pula jadi YDP negeri. Itu kalau fikir negatif. Tapi pengarah negeri itu tadi kena sentiasa positif, saya positif. Ini ketentuan yang Allah tetapkan untuk saya mengikut amanah yang telah diberi kepercayaan oleh tuan-tuan dan puan. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh tuan-tuan dan puan untuk saya memikul tanggungjawab yang sangat berat sebenarnya. Dan
Saya ucapkan terima kasih kepada kepimpinan Tuan Haji Alif Kunting dan barisan Esko, mantan-mantan Esko sesi 2021 yang telah membawa kepada kecemerlangan negeri Johor, khususnya dalam program-program ajuran MPSM yang banyak berkolaborasi untuk mencemerlangkan pengetua negeri Johor dalam bidang pendidikan. Tuan-tuan dan puan, pengetua yang saya hormati sekalian, sebenarnya saya ini kena cerita sikit 6 tahun saya menerajui kepimpinan MPSM Batu Pahat, iaitu selama 3 penggal. Sebenarnya saya bercita-cita nak letak jawatan tahun ni, nak letak jawatan, nak berehat, dan saya akan soft landing untuk membina pelapis-pelapis baru. 6 tahun, satu pengalaman yang sangat menyenangkan, amazing for 6 years. Sangat seronok kerana tidak ada satu masalah pun di kalangan rakan-rakan saya di Batu Pahat. Saya kena cerita ni sebab kalau pengetua dari luar pun bila berada di dalam Pahat, mereka tak nak balik kecuali negeri daerah tu tarik balik. Apa puncanya je. Kami tak ada hak untuk halang, tetapi kalau sekiranya betul-betul berhajat, beritahu PPD. Jadi ada salah seorang rakan yang meluahkan isi hatinya. Dia kata kunci Batu Pahat ni adalah kebersamaan, sokong menyokong, sentiasa bantu-membantu, dan tidak ada rasa iri hati dengki-mendengki, dan akhirnya timbullah kebahagiaan yang ada rahmah dan juga sakinah, maka rahmatnya turun dan kamilah dapat faedahnya. Jadi ini yang berlaku di Batu Pahat sehingga dapat pertahankan SPM 4 tahun berturut-turut kerana kami saling menyokong. Setiap bulan ada aktiviti, setiap bulan ada mesyuarat pengurusan dan bukan mesyuarat, pembentangan amal terbaik bergila-gila setiap bulan, dan akhirnya baru ada mesyuarat pengurusan. Itulah yang kami amalkan dan sentiasa memberikan idea dan juga pandangan apabila rakan-rakan menghadapi masalah. Itu tadi bila ada Tuan Pengarah beritahu ada pengetua tak boleh terima SIP hadir ke sekolah, tanggungjawab siapa sebenarnya? Tanggungjawab YDP daerah. Kena cari punca. Kenapa pengetua tak terima SIP datang sekolah? Kena terus terang sebab mungkin ada SIP yang tidak punya kompetensi, datang ke sekolah bukan membimbing, dia cuma berkongsi cerita. So yang ini kena terus terang kepada PPD bahawa masalahnya bukan masalah pengetua saja. Kadang-kadang ada di kalangan SIP yang tidak membimbing pengetua yang perlu dibimbing, maka adanya konflik dari segi komunikasi. Jadi tuan-tuan dan puan ketua, sebagaimana yang Tuan Haji Alif beritahu tadi, MPSM ni bukan di bawah ROS tetapi di bawah BPSH. Jadi kita lebih kepada meningkatkan kompetensi pengetua-pengetua tambah yang baru dan juga kepada kebajikan. Jadi sebagai YDP yang baru dilantik, saya beri kesempatan sekejap mungkin peluang kita tidak dapat lagi untuk, bukan dapat lagi, jarang untuk bersemuka seluruh negeri Johor. Jadi saya ingin ulas balik peranan kita sebagai peneraju, pendorong, pembimbing dalam SKPM G2. 3 saja. 3 aspek ini mesti digabungkan dengan aksi. Apa dia? Attitude. Yang Tuan beritahu tadi adalah sikap kita. K, knowledge, pengetahuan. S, skill, dan akhirnya integrity. Yang ini perlu digabungkan. Sebab itu kata hal 7. Senang je kan analoginya. Seorang bapa nak pergi Terengganu, dia cuma beritahu ayah nak pergi Terengganu. Ada 3 kereta, ikut. Sorry yang pertama ikut. Baik, sampai Muazzam kita akan berhenti rehat. Jangkaan masa sampai 6 jam. Jadi kita beritahu tadi hal 7 kita nak pergi Terengganu, berhenti di Muazzam Shah. Jangkaan perjalanan daripada Batu Pahat 6 jam. Kereta anak yang ketiga tak sampai-sampai, kita pun telefon,
Sekarang kat mana? Di Segamat. Kenapa? Tayar pancit. Suatu masalah yang perlu kita atasi. Berbanding yang kedua, analogi yang kedua, ayah nak jalan. Kemana? Ikut je. Ikut je ayah ni. Cakap dengan isteri sebelah, ikut je abang pergi. Tak beritahu ke mana pergi. Akhirnya jadi apa? Maka hala tuju tak akan sampai. Jadi hala tuju ni pula mesti ada knowledge, pengetahuan bagaimana kita nak bina hala tuju. Pengetua membina hala tuju, betul? Berdasarkan isu strategi sekolah. Ini yang dikata tadi, sakit kepala diberi krim sakit kulit. Tak kena kan? Jadi sebagai pengetua mesti ada ilmu, kita cari bagaimana nak menggunakan management tools ataupun alat pengurusan bagi mencari punca dan juga masalah supaya kita dapat membina hala tuju dan seterusnya kita kongsikan bersama rakan-rakan di sekolah. Yang pertama. Yang kedua, pembimbing. Pembimbing berkaitan apa? Knowledge, pengetahuan. Tak ada ilmu boleh bimbing, tak boleh bimbing. So itu gunanya buku-buku panduan, PLC, SKPNJ 2 dan 4 yang perlu kita baca. Yang paling ringkas, paling asas yang perlu pengetua saya adalah kepimpinan asas 360 darjah, iaitu bagaimana kita mengurus atas, up, lead up, lead across, lead down. Bagaimana kita nak mengurus orang di atas kita, bagaimana kita nak mengurus orang atau perangkat rakan sejawat kita, bagaimana kita nak mengurus orang di bawah kita. Yang ini sangat mustahil. Cari di dalam mana-mana YouTube, terangkan kepada SLT, senior leaders team dan juga leaders team sekolah supaya mereka faham. Kalau orang pergi datang, DG 44, kalau DG datang ke sekolah, kita DG 54. Wah, dia baru 44, kita DG 54. Tapi dari segi tabiran sampai tinggi. Mereka lebih tinggi. So itu yang kita perlu terapkan kepada rakan-rakan. Bagaimana kita mengurus orang di atas kita, rakan sejawat kita dan orang di bawah kita. Jadi ilmu ini perlu dikuasai. Dan kedua, macam mana kita nak bimbing mereka kalau kita tak ada ilmu coaching and mentoring. Bagaimana kita nak coaching? Coaching senang saja kan, kita menggunakan ayat tanya. Mentoring ayat penyata. Kalau pengetua konvensional dulu, mereka lebih kata, ikut saya, apa yang saya cakap buat. Tapi tidak berlaku zaman sekarang. So kita kena ikut peradaan, gunakan coaching soal sehingga mereka dapat, itulah jawapannya. Itu high order thinking yang perlu digunakan. Dan seterusnya, pendorong. Pendorong. Bagaimana kita nak dorong kalau attitude kita sendiri tidak ada. Kalau sekiranya kita nampak simptom-simptom, kita ke kantin ada 10 orang, terlibat 10 orang, tiba-tiba tinggal seorang. So ada sesuatu yang mungkin ada anggapan pada pengetua. Ataupun kita lalu kita buat learning walks, kita lalu di koridor, cikgu duduk, dia bangun terhormat apa, tapi jangan bangun kerana meremang rumah. Tengok pengetua lalu takut, itu kita tersangka, kata tuan pengarah kan. Jadi yang kita nak, kita dihormati kerana ada skill dan juga knowledge tadi. Skill boleh dapat dari pengalaman, soft skill. Bagaimana nak cari? Di industri tidak ada diajar soft skill. So inilah yang kita dapat, bagaimana kita meladeni manusia yang pelbagai ragam. Ada 100 orang guru, 100 tingkah laku yang kita perlu hadapi. Jadi ilmu soft skill ni sangat mustahak kerana dia ada berkaitan dengan tindakan kita di sekolah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kita, satu lagi perkara yang paling penting yang perlu kita kuasai adalah kita mempunyai ramai pengikut. Kita ada ilmu, tapi tak semestinya kita boleh mempengaruhi orang-orang di bawah kita. So apa kita nak buat? Bila tadi manusia ni senang je kan, 2K saja. Yang pertama kebajikan, yang kedua komunikasi. Ini kalau diamalkan, insyaAllah kita akan jadi pemimpin yang cemerlang di sekolah, yang disukai dan boleh mempengaruhi
rakan-rakan kita untuk bekerjasama. Jadi rakan-rakan atau tuan-tuan dan puan pengetua yang sangat cemerlang, kita praktikkan dalam sekolah, itu jaga 2K ni. Kebajikan yang paling sering jadi isu di sekolah ni apa dia? Cuti. Susah sangat nak pergi cuti. Cuti itu bukan hak tapi kelayakan. Dalam buku memang tak ada. Anak sakit di rumah memang tak ada, cari dalam buku. Sebaris, 2 baris memang tak ada kan. Tapi kita gunakan budi bicara kita sebagai seorang pemimpin, kerana kita percaya kita bagi 1, dia akan bagi 2. Anak sakit, kita beri dia peluang untuk bercuti supaya dia refresh jaga anak dia. Dia balik, dia akan kembali dengan pengetua dah bagi tu peluang, takkan aku nak buat, tak tahu kan? So gunakan kesempatan, peluang untuk menguasai ilmu-ilmu bagaimana menjaga kebajikan rakan-rakan sejawat kita. Dan yang kedua, komunikasi berkesan, sangat penting ya. Marah macam mana, terutama yang bukan lelaki sekarang ada emosi ya. Yang perempuan marah macam mana pun, tolong jangan marah di halayak ramai. Tarik masuk bilik, di situ terpulanglah nak cakap apa pun. Yang penting tak ada rakam. Cakaplah apa saja, tapi dalam bilik segi 4 tu yang hanya ada kita dan orang yang kita letakkan tadi. Itu sangat penting. Kalau kita marah mereka di halayak ramai, dia akan ingat sampai bila-bila. Jadi jaga seperti ini supaya kita tidak bermasalah untuk mempengaruhi rakan-rakan subordinat kita nanti. Dan akhir sekali, ada 3 jenis kepimpinan: autokratik, yang kedua demokratik, yang ketiga laissez-faire. Yang mana yang kita nak ikut? Autokratik, kita muda, baru jadi pengetua, umur 45 tahun, excited wah hebat jadi pengetua, F2KL baru dapat, ada doktor lagi. So kita nak tunjuk kita lagi hebat daripada DJ54 yang dekat sekolah. Tapi oleh kerana autokratik ni, kita arah ataupun kita silo, dia ikut, mula-mula dia ikut, lama-lama dia akan terpedal. Lantaklah kau, betul? Depan kita dia ikut, belakang kita dia ada grup lain di bilik guru, guru-guru yang dah berada di comfort zone kan. 54, dia di 54, 15 tahun sekolah tu, kita pengetua baru sebulan datang. Bagaimana kita nak menghargai orang tu? Jadi yang ini kita perhati-hati. So autokratik ni kalau boleh jangan dipraktikkan di sekolah. Demokratik, yang ini kalau boleh, pada kita menerima pandangan orang lain, meraihkan. Kita muda, umur 45, cikgu situ, cikgu di sekolah kita yang lama itu umurnya 54 tahun, lagi 4 tahun nak pencen. Kita muda ni, bagaimana raihkan? Tak apa, kita dah ada keputusan sendiri, tapi kita minta pandangan dia. Tak semestinya kita terima, minta pandangan, kemudian kita buat keputusan dan gambarkan itulah keputusan bersama yang kita buat dalam satu mesyuarat yang sangat penting. Dan yang ketiga, laissez-faire, yang ini habis. Mesyuarat 2 jam, tak ada keputusan. Mesyuarat 3 jam, tak ada keputusan. Buatlah sendiri. Cikgu terpulang pada cikgu. Jadi kami sebagai saya penyebutan pulangkan kepada kejaksanaan cikgu-cikgu untuk buat keputusan. Ini akan hancurlah sekolah kita. Jadi harapan saya kepada YDP daerah, kuasa ilmu supaya dapat membimbing rakan-rakan, terutama pengetua baru, untuk meningkatkan kompetensi kita dalam menerangi pendidikan khususnya di Johor, supaya kita dapat membantu hala 7 pendidikan di Johor, iaitu Holistik 2.0 tu, membina kompetensi anak-anak kita sekalian. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran, dan yang paling penting pada saya adalah kebersamaan. Kalau sekiranya saya tersalah jalan, terpesong hala tujuan, tolong berikan teguran melalui YDP masing-masing. Dan yang paling penting, berikan idea bagaimana kita nak mempertingkatkan kompetensi pengetua di Johor supaya menjadi contoh di seluruh negara. Jadi akhir sekali saya ucapkan terima kasih kepada semua pengetua negeri Johor yang sangat hebat. Hebat tak pengetua negeri Johor? Hebat tak pengetua Johor? Memang hebat rakan-rakan sekalian. Saya saudara Gaudian Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Azman. Nampak kelas tadi semuanya.
Dan saya rasa itu bukan amal awal yang beliau lama nak salurkan kepada rakyat kita, dan insyaAllah kita akan support, akan bantu dan bekerjasama yang sepenuhnya bagi menjaga nama baik MPSM. Yang sepatutnya tuan-tuan sepatutnya tadi yang dijemput ke depan juga YDP daerah. Saya minta maaf sebab tak mempelawa duduk depan untuk sesi. Okey, jadi so dengan ucapan itu maka berakhirlah masalah agung kita, dan kita tangguhkan masalah agung kali yang ke-60 pada hari ini. Sekian, selamat kembali ke destinasi, mudah-mudahan semua akan dapat sampai ke rumah dengan Tahniah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat kembali ke destinasi masing-masing. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain ketiga. Sekian, wabillahi taufiq wal